Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nur Alis Adil Akhbar untuk laporan Berita Pagi. Sekolah Kebangsaan Jalan Haji Baki, Kuching, Sarawak yang diarahkan tutup pada 26 Oktober selama 7 hari akan dilanjutkan penutupannya sehingga 10 November depan. Ia susulan pengumuman Menteri Kanan Keselamatan berkaitan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD yang akan berkuat kuasa di Kampung Haji Baki, Kuching. Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan memberitahu sepanjang tempoh penutupan tersebut, pentadbir sekolah diarah memastikan guru-guru serta murid melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian di rumah. Manual pengajaran dan pembelajaran boleh dimuat turun di portal rasmi KPM di www.moi.gov.my. Harga siling pelitup separuh muka 3 lapis diturunkan daripada 95 sen kepada 65 sen seunit di peringkat borong, manakala harga siling runcit diturunkan daripada RM1 kepada 70 sen seunit. Harga baharu akan dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bermula 1 November ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan penurunan harga itu mengambil kira keperluan untuk rakyat terus mengamalkan norma baharu, terutama penggunaan pelitup separuh muka yang berterusan. Ia juga selaras dengan kajian semula harga melibatkan pengeluar tempatan dan pengimport. Dalam pada itu, 67,217 pemeriksaan dan pemantauan harga serta bekalan pelitup separuh muka telah dijalankan di seluruh negara dari 29 Januari sehingga 25 Oktober. Hasilnya, 73 kes kesalahan dikesan dengan nilai rampasan lebih RM543,000 dan melibatkan jumlah kompaun RM518,400. Kerajaan akan berbincang dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Batu Sapi yang bakal diadakan 5 Disember ini. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, SOP itu bagi menjamin kesihatan penduduk di Batu Sapi terutama ketika negara masih berdepan COVID-19. Kita faham ketakutan rakyat di Batu Sapi. Saya difahamkan rakyat di situ cemas. Takut nak keluar mengundi, nanti pun saya takut berapa ramai, berapa persen yang nak keluar mengundi. Kita pun tak tahu. Saya difahamkan petugas pilihan raya pun tak berani nak bertugas waktu pilihan raya. Jadi kita akan memanggil pihak SPR, saya percaya hari besok atau lusa akan membentangkan SOP yang ketat untuk pilihan raya, untuk SOP yang lebih ketat bagi menjamin kesihatan penduduk-penduduk di Batu Sapi daripada untuk keluar mengundi. Dan kita tidak boleh menahan sesiapa keluar mengundi kerana Perlembagaan Persekutuan juga memberikan hak kepada setiap rakyat untuk keluar mengundi. Kecuali kes-kes seperti di PRN dulu melibatkan mereka yang sudah pun positif COVID. Kerajaan tidak mempunyai hak untuk menentukan sama ada PRK Parlimen Batu Sapi harus diteruskan atau sebaliknya kerana ianya di bawah bidang kuasa SPR. Kementerian Kesihatan KKM menyarankan agar tiada pilihan raya diadakan buat masa ini. Ini kerana penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sekiranya pilihan raya itu tidak dapat dielakkan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, mereka akan mengadakan perbincangan dengan SPR untuk meneliti kaedah berbeza melaksanakan pilihan raya. We are very concerned if there's a next election, for example. So our recommendation is not to have a next election. But if we have to have the next election, maybe we have to look into different means of doing the election. One, no cross-border, no cross-district, no balik kampung for election, that's one. Second, there's no amplifying gathering, for example. Beliau berharap agar tidak diulangi akibat daripada pilihan raya sebelum ini di negeri lain.
62 daripada 230 kluster dilaporkan sejak permulaan pandemik di Malaysia adalah berkaitan dengan tempat kerja. Sehingga 27 Oktober 2020 terdapat 37 kluster berkaitan tempat kerja yang masih aktif, termasuk 2 kluster baharu. Meskipun tindakan proaktif telah dijalankan, warga pekerja juga mempunyai peranan yang besar dalam membantu KKM untuk membendung penularan COVID-19 di tempat kerja dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tindakan proaktif majikan yang turut sama menjalankan saringan COVID-19 terhadap pekerja-pekerja membolehkan pengesanan kes-kes positif yang tidak bergejala di kalangan warga kerja dan seterusnya membantu kementerian dalam menjalankan aktiviti kesihatan awam dengan segera. Ini sekaligus dapat membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam sesebuah komuniti dan seterusnya melindungi individu-individu daripada kumpulan berisiko tinggi, warga emas dan kanak-kanak. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memaklumkan tambahan penolong pegawai perubatan dan pembantu perawatan KKM Semenanjung Malaysia telah dimobilisasi ke negeri Sabah. Seramai 48 orang penolong pegawai perubatan dan 7 orang pembantu perawatan kesihatan akan membantu menangani pandemik COVID-19 di Sabah. Menerusi laman sosialnya, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan mereka merupakan penolong pegawai perubatan dan pembantu perawatan kesihatan dari pelbagai negeri di Semenanjung Malaysia. Kesemua petugas barisan hadapan ini bersiap sedia untuk menjalankan tugas di lapangan dalam usaha negara membendung penularan pandemik COVID-19. Sabah merekodkan pertambahan 410 kes baharu dan 367 pesakit sembuh. Jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini sebanyak 13,155 dan 5,615 pesakit sembuh. Manakala 7,433 pesakit sedang menerima rawatan di seluruh Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Masidi Manjun dalam kenyataan media menyatakan daerah Kota Kinabalu mencetak kes tertinggi sebanyak 85 kes. Daripada jumlah itu, 42 kes saringan kontak rapat, manakala 16 kes saringan bergejala, 8 kes saringan kendiri, 7 kes kluster penjara kepayan, 6 kes saringan kemasukan hospital dan 6 kes saringan sebelum bekerja. Sehingga kini 1,955 daripada 2,686 banduan penjara kepayan telah disaring. Kumulatif kes positif melibatkan kes penjara ialah 1,566 kes. Satu lagi kluster baharu di daerah Kota Kinabalu iaitu kluster lintas sebanyak 6 kes. Datuk Masidi yang juga Menteri Keuangan 2 Negeri Sabah memaklumkan sebanyak 93,793 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Sementara itu, 65 sekatan jalan raya dilaksanakan melibatkan 32,066 kenderaan diperiksa. Sebanyak 201 kenderaan diarah berpatah balik dengan 2 tangkapan dan 30 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar prosedur operasi standard. Sementara itu, 200 penduduk di Pulau Mabul sempurna terima kemudahan ujian saringan COVID-19 dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia dijalankan petugas KKM dibantu pasukan keselamatan di Sempurna. Ujian saringan dilakukan oleh 55 petugas KKM bersama 5 anggota pasukan polis marin PPM dan 6 anggota pasukan gerakan ARM PGA bertempat di Borneo Divers Resort Pulau Mabul. Menurut kenyataan Komando Operasi Ops Cegah Pati Timur OCPT, ACP Muhammad Fajri Ali, pelaksanaan ujian saringan terhadap penduduk di kawasan berkenaan berjalan lancar dan terkawal serta mendapat kerjasama sepenuhnya daripada penduduk. Hadir sama dalam program tersebut Ketua Staf Bahagian Operasi Udara Brigjen Ayub Khan Muhammad Khan dan Pegawai Penyelaras Ops Cegah Pati Timur Lieutenant Colonel Sulaiman Sawat.
Difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini, 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai hampir lebih kurang 200,000. Bermakna 1 juta. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1 juta pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya sebarang retorik dan langkah provokatif yang menimbulkan fitnah terhadap agama Islam. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Perancis adalah tindakan yang sangat tidak menghormati Islam serta lebih 2 bilion umatnya di seluruh dunia. Menerusi kenyataan media, Datuk Seri Hishamuddin berkata Malaysia akan terus bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa untuk saling mempromosikan sifat menghormati antara agama dan mencegah ekstremisme di semua peringkat. Malaysia juga komited untuk menegakkan kebebasan bersuara sebagai hak asasi manusia selagi hak itu digunakan dengan bertanggungjawab serta tidak melanggar hak orang lain. Dalam konteks situasi semasa, menghina dan mencemarkan nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengaitkan Islam dengan keganasan tentunya berada di luar ruang hak tersebut. Sebagai sebuah negara demokratik yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi, Malaysia akan mengekalkan hubungan harmoni antara masyarakat pelbagai kaum yang berbeza kepercayaan. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri mengutus surat khusus berkaitan isu karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh akhbar mingguan satira Perancis Charlie Hebdo kepada Duta Perancis di Malaysia. Melalui catatan terbaru di laman Facebook, beliau yang mewakili kerajaan dan umat Islam negara ini melahirkan rasa kesal dan sedih terhadap provokasi terbaru itu. Antara perkara yang ditekankan di dalam surat itu adalah beliau percaya Malaysia dan Perancis mempunyai pendirian yang sama, iaitu segala tindakan keganasan dan ekstremisme sama sekali tidak mewakili mana-mana agama dan kepercayaan. Umat Islam juga tidak akan membalas dendam terhadap provokasi karikatur berkenaan, sebaliknya akan tetap berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk Dr. Zulkifli turut memaklumkan beliau menghadiahkan sebuah buku bertajuk Al-Syama'il Al-Muhammadiyah atau The Sublime Qualities of the Prophet Muhammad, terjemahan bahasa Inggeris, kepada Duta Perancis. Perancis, negara Eropah pertama mengadakan hubungan diplomatik dengan Malaysia selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957. Belanjawan 2021 tidak akan dipolitikkan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz percaya pembentangan Belanjawan 6 November ini mendapat sokongan jitu daripada ahli-ahli parlimen demi kemakmuran bersama. Belanjawan 2021 akan meneruskan momentum pemulihan ekonomi yang telah digerakkan sejak Mei lalu menerusi kesemua pakej rangsangan ekonomi yang dilaksanakan. Sehubungan itu, saya ingin berkongsi bahawa saya dan warga Kementerian Kewangan sedang berusaha dengan penuh komitmen dan dedikasi untuk menyediakan Belanjawan 2021 yang komprehensif dan tertumpu kepada kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Beliau berharap unjuran pemulihan ekonomi dapat dicapai menjelang tahun depan dan turut menyeru semua pihak berganding bahu demi negara. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata demikian pada pembentangan laporan laksana ke-27 menerusi akaun Facebook beliau. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM berharap Belanjawan 2021 mengambil kira capaian internet sebagai utiliti ketiga selepas air dan elektrik. Menurut menterinya, Datuk Saifuddin Abdullah, ia perlu dipenuhi dan dijadikan syarat kepada pemaju untuk melaksanakan sesuatu projek perumahan.
Pengiktirafan internet sebagai utiliti akan membantu mempercepatkan proses penyediaan perkhidmatan tersebut ke kawasan yang akan dibangunkan. Dalam kebenaran merancang hari ini, setiap pemaju, tak kira perumahan atau kawasan bandar dan sebagainya, dia kena beritahu pihak berkuasa tempatan macam mana dia nak buat tentang air dan api. Internet datang kemudian. Bila dah siap bandar, dah siap kawasan perumahan, baru datang internet. Jadi itu antara sebab lambat infrastruktur kesaling hubungan internet itu dapat dilaksanakan. Jadi kita harap sangat bajet akan mengambil kira bahawa internet adalah utiliti ketiga selepas air dan api. Beliau berharap Belanjawan 2021 memberi fokus kepada bidang pertumbuhan ekonomi baharu seperti industri kreatif. Datuk Saifuddin turut mengulas mengenai peruntukan khusus bagi membantu penggiat seni khususnya yang terjejas punca pendapatan ekoran penularan COVID-19. Memang kita ada menghantar permohonan dan harap-harap masuk dalam bajet pelbagai jenis insentif kepada penggiat-penggiat seni sebagai sambungan kepada yang sekarang. Yang sekarang ni ada penjana, adalah kita buat pelbagai program, termasuk yang tak pernah ada ialah pinjaman mudah kepada penggiat seni yang kerajaan sekarang letak sejumlah dana di bawah My Creative Venture. Kita harap itu dapat diteruskan dalam Belanjawan 2021. Datuk Saifuddin menjelaskan perkara tersebut selepas mengacarakan program Temu Minda KKM di Wisma Berita RTM. Sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan Perdana Menteri memandang berat cubaan pihak tertentu yang mempersoal kesahihan data rasmi COVID-19 diumumkan Kementerian Kesihatan setiap hari. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui satu kenyataan menyifatkan ia sebagai perbuatan jahat untuk menimbulkan ketidakyakinan terhadap usaha kerajaan menangani pandemik COVID-19. Menterinya, Datuk Saifuddin Abdullah berkata siasatan kini sedang dijalankan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan PDRM. Beliau memberi jaminan data diberikan Kementerian Kesihatan yang disiar melalui RTM dan bernama adalah sahih dan tepat. Datuk Saifuddin turut menasihatkan rakyat agar sentiasa menyemak terlebih dahulu kesahihan sesuatu berita sebelum menyebarkannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan pameran rang daftar pemilih tambahan RDPT selama 14 hari bermula hari ini hingga 10 November di 914 tempat pameran di seluruh negara. Setiausaha SPR Ikmalruddin Ishak memaklumkan pameran itu mengandungi lebih 300,000 permohonan pendaftaran pemilih baharu daripada warga negara yang layak. Selain itu, ia turut melibatkan lebih 40,000 permohonan pertukaran bahagian pilihan raya daripada pemilih berdaftar yang telah memohon dalam tempoh antara 1 Julai hingga 30 September. Semakan RDPT boleh dibuat melalui beberapa kaedah semakan seperti hadir ke 914 tempat pameran di seluruh negara dan mengimbas kod QR bagi bahagian pilihan raya Parlimen yang diletakkan. Orang ramai juga boleh melayari portal rasmi pejabat pilihan raya negeri atau hadir sendiri ke pejabat berkenaan. Pada pameran itu juga, SPR akan mempamerkan nama pemilih yang akan dikeluarkan daripada daftar pemilih kerana meninggal dunia atau hilang taraf kewarganegaraan berdasarkan kepada Peraturan 10 dan 25/2 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Pendaftaran Pemilih 2002. Saudara, 2 kru kapal penyelenggaraan minyak dan gas Dayang Topaz maut manakala 185 berjaya diselamatkan selepas kapal berkenaan hampir karam di perairan kira-kira 7.7 batu nautika dari Kuala Beram, Miri, Sarawak. Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Laksmana Maritim Datuk Muhammad Zubil Matsum mengesahkan 4 kru yang dilaporkan hilang berjaya ditemukan berhampiran lokasi insiden.
Isyarat kecemasan diterima pada 6.45 pagi dengan 62 kru masih di atas kapal manakala 125 lagi terjun ke laut. Berdasarkan maklumat awal, kejadian berpunca daripada salah satu kabel sauh kapal Dayang Topaz terputus. Ekoran cuaca buruk menyebabkan kapal tidak dapat dikawal lantas hanyut melanggar platform pelantar minyak Berambi. Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat MRCC Putrajaya mendapat kerjasama tentera udara dan juga bomba. Manakala Pusat Koordinasi Kebangsaan Brunei turut menghulurkan bantuan dengan menugaskan sebuah pesawat Brunei Shell Petroleum serta komuniti nelayan tempatan menyertai operasi mencari dan menyelamat. Keadaan laut bergelora dengan ketinggian ombak 3.5 ke 4 meter. Dalam pada itu, pesawat AW189 Petronas yang membawa kedua-dua mayat mangsa selamat mendarat di lapangan terbang Miri pukul 5.40 petang. Kedua-duanya warga tempatan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Pada masa sama, 173 kru kapal daripada 185 orang tiba di Pelabuhan Miri dan diberi rawatan awal oleh pasukan perubatan. 12 kru Dayang Topaz kekal berada di atas kapal tersebut bagi memastikan keselamatan kapal. APMM berkata kapal yang hampir karam itu sudah ditunda dan kini berlabuh kira-kira 4 batu nautika dari Kuala Sungai Miri. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan sindiket penipuan yang menggunakan logo LHDN dengan memperdaya mangsa untuk mengaut keuntungan. Modus operandi sindiket adalah memaklumkan mangsa mempunyai cukai tertunggak. Surat palsu berkenaan mengandungi logo LHDN dan turut menggunakan nama salah sebuah agensi kerajaan lain. Justru orang ramai diminta berhati-hati dengan setiap panggilan, email maupun surat yang meragukan. Paling penting mendapatkan pengesahan LHDN serta agensi kerajaan yang berkaitan terlebih dahulu. Bagi mendapatkan sebarang maklumat mengenai lembaga hasil dalam negeri, pengguna boleh menghubungi laman sesawang media sosial atau live chat LHDN. Petani dan usahawan tani kini tidak perlu ke tanah tinggi untuk menanam kobis bunga. Sebaliknya boleh menanamnya di tanah rendah dengan bantuan teknologi baharu. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kendi, teknologi yang dibangunkan oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI ini berupaya menjana hasil kobis bunga yang tinggi kerana permintaan yang tinggi dalam negara. Menurut Datuk Seri Dr. Ronald, teknologi ini mengurangkan bergantungan pengeluaran kobis di kawasan tanah tinggi dan import sayuran. Selain kos pengeluaran, pengangkutan dan kos operasi yang lebih rendah termasuk kos pemasaran dan pasaran menjadi lebih baik. Iaitu kaedah fertigasi kobis bunga ini boleh ditanam di tanah rendah dan bercuaca lebih panas daripada penanaman tanah tinggi sebelum ini. Jadi kita jangkakan bahawa ini merupakan satu penemuan yang boleh membantu meningkatkan ekonomi rakyat dan juga boleh mengurangkan import kobis bunga ini daripada negara luar. Beliau berkata demikian dalam sidang media, teknologi pengeluaran kobis bunga tanah rendah lestarikan sumber makanan tempatan. Teknologi MARDI ini bermula dengan penilaian 11 jenis sumber genetik komersial yang beradaptasi di tanah rendah yang stabil dan berkualiti. Saudara, RTM mengungguli Malam Anugerah Kewartawanan Kelantan MAKK 2019-2020 apabila membolot 7 daripada 9 anugerah kategori televisyen yang dipertandingkan. Wartawan Majidah Ismail muncul juara bagi 2 kategori iaitu laporan khas TV terbaik bertajuk Ops Naga Barat, Jamin Hasil Negara dan Tekad Penghuni Penjara menerusi kategori berita TV terbaik. Ketua Unit Berita Ehwal Semasa RTM Kelantan ini juga menang tempat kedua dalam kategori laporan khas terbaik bertajuk Tragedi Kuala Koh.
Kejayaan itu turut dikongsi dua lagi wartawan RTM Kelantan, Nur Syazliza Syahril dan Ahmad Herman Rozi yang masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga dalam kategori laporan berita TV terbaik. Tempat kedua dan ketiga kategori visual TV terbaik juga dimenangi RTM Kelantan. Alhamdulillah, malam ni RTM menang besar dengan hampir keseluruhan kategori berita TV terbaik, laporan khas terbaik dan audio visual terbaik dimonopoli oleh RTM, dan ini merupakan satu penghargaan lah kepada pihak media, khususnya RTM yang membolot anugerah pada malam ini, dan saya ucapkan syabas kepada semua pemenang, semua tim. Tanpa kerjasama anda, kami tak mungkin berada di tempat sekarang. Jadi ini juga merupakan pembakar semangat lah untuk kami terus berkarya dengan menghasilkan karya yang lebih baik pada masa akan datang. Sebenarnya pertama sekali bila kami menyediakan sesebuah laporan, kami bukan untuk bertanding, sebenarnya untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat di luar sana. Dan apabila menang ini merupakan satu bonus lah kepada kami. Dan untuk anugerah yang dimenangi pada kali ini, sebenarnya nak buat liputan tu kami perjalanan sahaja melebihi 24 jam di atas kenderaan. Jadi dengan kemenangan ini berbaloi lah. Kemenangan ini adalah satu yang saya tak jangka dapat menang, tapi terima kasih saya ucapkan kepada semua jurilah kerana memilih laporan khas saya. Ini adalah salah satu penghargaan daripada pihak kemudi kepada kami supaya kami lebih bekerja lebih kuat dan juga lebih menampakkan bidang kewartawanan itu bukan sahaja daripada menulis story, tetapi juga pada mereka yang di belakang kamera, iaitu kameraman itu sendiri, untuk menghasilkan visual yang baik dan juga sampai kepada penonton TV di RTM. Malam Anugerah Kewartawanan Kelantan dirasmikan Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah di Kota Baru. Buat julung kalinya, Anugerah Tahunan Anjuran Kelab Media Kelantan kemudi diadili pihak Malaysia Press Institute MPI. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Paling utama, amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Assalamualaikum dan salam hormat.